Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alladzi annama bil qalam annama al-insana ma lam ya'lam. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya Rabb, Engkaulah yang mencipta sekalian kami sebagai insan maupun seluruh alam ini. Dikaulah yang menjadikan alam, menyusun atur kehidupan seluruh makhlukmu, sama ada di langit maupun di bumi. Dikaulah zat yang sesempurna sifat bagimu, Al-Khaliq, Ya Khaliq, menciptakan pertukaran siang kepada malam maupun malam kepada siang. Dan Engkaulah yang memberi kami nikmat keberadaan kami dalam malam nisfu Sya'ban, di pertengahan Sya'ban ini, dengan limpah rahmah dan barakah dari sisimu. Kami mengharapkan taufik dan hidayah maupun pemeliharaan dan penjagaan dan jaminan dari sisimu, Ya Rabb. Dan kami memohon kehadratmu wasilah dengan kauliah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma arzuqna. Wahai Allah, ampunilah kami, wahai Allah, rahmatilah kami, wahai Allah, rezekikan kami. Kami bertasdik mensyukuri akan nikmat segala kurniaanmu, pemberianmu, maupun anugerah dari sisimu, memilih kami sebagai insan yang terpilih, beriman kepadamu, dan Dikau izin bagi kami untuk mentaati perintah-perintahmu dan meninggalkan segala apa yang kami usaha lakukan untuk meninggalkan laranganmu dengan izinmu, Ya Allah. Maka kami bersyukur kehadratmu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min hazahin rahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Sekalian para tetamu Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan, para muallim muallimah sekalian, para pencerita dan penuntut ilmu, kita bersama pada malam ini di alam maya, sama ada saya kenal ataupun tidak kenal. Dan saya melihat betapa adanya penuntut-penuntut ilmu di beberapa buah negara. Bukan sekadar di Malaysia ini, maupun para pencinta ilmu berada di lokaliti masing-masing, di kediaman masing-masing, sama ada daripada sebelah negara Brunei Darussalam ataupun di Singapura.
maupun di wilayah Thailand dan juga di Indonesia, maupun di beberapa buah negara di luar sana. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya dan kita semua berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun had pergerakan ini begitu terhad, namun demikian tidak menghalang saya dan kita semua berkhalwah, berada dalam halaqah ilmu Allah di alam maya ini. Allah menjadi saksi utama kita, para malaikat mencatat amalan kita, dan insya-Allah tidak akan rugi kita dalam beberapa keadaan kita melapangkan dada kita, melapangkan masa kita untuk kita bersama-sama memanfaatkan masa yang begitu bermakna dan bernilai tinggi. Mudah-mudahan Allah memberi ilham yang baik kepada saya dan kita semua untuk menerima kefahaman-kefahaman agama, kemudian beramal dengan kefahaman agama yang benar dan keimanan yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sukacita saya membentangkan beberapa ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita selami sedikit sebanyak apakah hikmah ataupun rahsia yang dimaksudkan nisfu Sya'ban ini. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, demi malam apabila menutupinya, yakni cahaya siang, dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan langit dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu memang bermacam-macam, berbeza-beza. Sadaqallahul azim. Surah Al-Lail, iaitu di malam hari. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan malam, maka ucapan rasminya kita tawajuh kepada Allah, kita boleh mengungkapkan kalimah-kalimah mentakzimkan Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-190, sebelum ini telah saya bentangkan dan kita semua sebahagian di antaranya telah hafal dan sebahagiannya telah baca dan mentadabbur ayat-ayat Allah. Keberadaan pada ayat 190 surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi laili wan nahar li ayati li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, pertukaran malam dan siang menjadi tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kekuasaan, keagungan, kebesaran dan kerahmatan Allah. Malam ini saya dan kita semua bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan sebagai suatu fadhil amal, hujah sebagai suatu fadhil amal untuk kita sandarkan betapa pernah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah. Diriwayahkan oleh Ibnu Hibban menyatakan, iaitu pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumah Aisyah, giliran isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Setelah bermalam di rumah Aisyah, Rasulullah SAW jaga daripada tidur, kemudian bangkit, bangun, kemudian keluar daripada rumah Aisyah. Maka pada waktu malam itu, sampailah satu peringkat Aisyah terjaga dan mendapati suaminya Rasulullah tidak ada bersama
di rumahnya. Maka di waktu tempoh pencarian itu, maka dikhabarkan dalam riwayat itu menyatakan Rasulullah SAW apabila telah selesai suatu urusan, maka Rasulullah pulang ke rumahnya. Sama ada dalam perjalanan bertemu dengan Aisyah ataupun sampai di rumah Aisyah. Maka ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ke mana perginya baginda Nabi SAW. Maka ringkasnya riwayat itu menyatakan Aisyah ni ada satu sifat, iaitu dia timbul rasa syak, rasa cemburu. Dia bimbangkan suaminya Rasulullah ni yang sedangnya jadualnya bermalam di rumah Aisyah, tetapi tiba-tiba bila jaga daripada tidur mendapati Rasulullah tidak ada di sisinya di rumahnya. Maka di waktu ketemu baginda Nabi SAW itulah Rasulullah beri pencerahan dengan maksud baginda Nabi SAW jaga daripada tidur, kemudian daripada rehat, kemudian pergi ke kuburan Baqi. Di waktu itulah bagaimana Rasulullah SAW menyaksikan. Rasulullah mendongak ke langit, kemudian mengisyaratkan kepada Aisyah, Allah Azza wa Jalla, Allah Rabbul Jalil, pada malam nisfu Sya'ban, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampunkan, mengampunkan dosa hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban sebanyak bilangan bulu kambing Bani Qadr. Satu Bani, satu keturunan daripada Qadr. Jadi bagaimana isyarat lafaz hadis Nabi SAW ini mengisyaratkan betapa Allah Azza wa Jalla mengampunkan dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan pada hamba-hambanya sebanyak bilangan bulu kambing. Subhanallah, nak mengisyaratkan kepada saya dan kita semua, malam ini kita baik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan apa yang berlaku pada Rasulullah. Pernah Rasulullah mengisyaratkan betapa pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang hamba-hambanya dan melihat, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pandang dengan pandang rahmah, kemudian memberi maghfirah, keampunan kepada hamba-hambanya yang memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhana rabbiyal azim. Jadi apa yang saya maksudkan tadi, bagaimana pada setiap malam kita boleh bertasbih. Bagaimana Allah telah nyatakan tadi, demi malam apabila telah menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang. Bila pertukaran siang kepada malam, suasana cerah pagi pada siang hari tadi bertukarnya malam, maka kita boleh mengungkapkan kalimah mentakzimkan Allah Subhana rabbiyal azim, sebagaimana kita bertasbih ketika rukuk di kala mendirikan solat. Maka tasbih itulah kita boleh sebut ataupun kita boleh ungkapkan di luar solat. Apatah lagi kita berada pada pertengahan nisfu Sya'ban ini. Dan bagaimana bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, saya pada mukadimah ini saya cuba menyelami, berkongsi sedikit syarah dalam kitab Ibnu Katsir ini, menyatakan pada ayat yang antara ayat pertama hingga ayat yang keempat dalam surah Al-Lail ini, dan pada ayat yang seterusnya Allah nyatakan, bagaimana Allah nyatakan, وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, dan
penciptaan laki-laki dan perempuan. Bagaimana Allah jadikan kepada kita ini pasangan. Pasangan diciptanya lelaki dan disempurnakan dengan perempuan pasangannya. Bagaimana Allah ciptakan pasangan-pasangan ini sehingga kita boleh fikir dengan baik. Betapa dalam penciptaan makhluknya ada pasangannya. Seumpama bukan sekadar pasangan kepada lelaki dan perempuan, tapi alam ini sendiri. Alam ini sendiri, pasangan siang maknanya malam. Malam ada pasangannya siang. Begitu juga kita lihat adanya pasangan pada tubuh badan kita ni. Bagaimana kita lihat telinga yang mendengar ada kanan, ada kiri. Kemudian kita lihat mata, ada mata kanan, ada mata kiri. Kemudian kita lihat bagaimana pada tangan dan kaki ada kanan dan kiri. Dan bila kita diagnosis bahagian dalaman, secara dalaman fizikal kita, adanya yang dinamakan paru-paru kanan, ada paru-paru kiri. Ada kidney, buah pinggang kanan, ada buah pinggang kiri. Subhana rabbiyal azim. Ada sampai peringkat kalau kita, maknanya bagi wanita nisa, ada ovari. Ovari kanan, ada ovari kiri. Begitu juga bagaimana Allah sempurnakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ni sebaik-baik kejadian ciptaan makhluk Allah. Bagaimana dalam di bahagian kepala kita ada otak kanan dan kiri. Subhanallah. Dalam masa yang sama, setiap anggota ini, kita faham secara ilmu, ada perintah dan ada larangan. Setiap anggota tubuh badan kita ni, panca indera kita ini, dari segi hukum, batas syariat Allah, ada hukum. Setiap anggota tubuh kita ni, ada perintah dan larangan Allah. Setelah saya syarah sebelum ini, berdasarkan syarah Dr. Ain Abdullah Al-Qarni dalam kitab Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Bagaimana setiap panca indera ini, termasuk telinga yang mendengar, mata yang melihat, lidah yang bercakap, tangan dan kaki yang diguna pakai, semuanya ada perintah dan larangan. Subhanallah, natijah kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas perintah dan larangan ini, maka adanya pahala, adanya dosa. Pasangan dari segi hukum ini adanya halal, adanya haram. Apabila halal, dilakukan perkara yang halal, maka nisbahnya pahala. Bila meninggalkan yang haram, juga nisbahnya pahala, kebajikan. Dan begitulah juga bagaimana nisbah pasangan lawan pada pahala, iaitu dosa, benda yang haram. Begitulah juga natijahnya adanya nikmat, adanya azab. Dan kemuncak kehidupan kita, iaitu adanya syurga, adanya neraka. Wal'iyazubillah. Jadi, berdasarkan ayat seumpama ayat yang ketiga ini, kita boleh tafakur, berfikir. Bukan sekadar pasangan lelaki dan perempuan, namun demikian Allah ni Al-Hakim, Maha Bijaksana. Susun atur kehidupan kita begitu sistematik supaya kita bijaksana dalam beramal soleh, solehah dan takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita sampai merujuk pada ayat inna sa'yakum nasyatta, maka disyarahkan di sini bagaimana sungguh usahamu memang beraneka macam. Yakni amal perbuatan para hamba yang telah mereka lakukan juga berlawanan dan beraneka ragam. Ada yang berbuat kebaikan dan ada yang berbuat kejahatan. Rupa-rupanya hakikat ini telah dikhabarkan dalam Al-Quran. Seumpama pada ayat yang keempat dalam surah Al-Lail ini. Bagaimana hakikat Allah nyatakan betapa manusia ini bermacam-macam usaha dia. Kita lihat bagaimana tempoh
PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan. Bagaimana usaha kita dalam melakukan amal-amal yang boleh kita usaha lakukan. Ada juga yang dalam keadaan ketaatan, ada juga dalam keadaan yang masih dalam keadaan maknanya tidak berpegang ataupun tidak berpijak di bumi yang nyata. Allah Subhanahu Wa Taala sepatutnya kesemua kita tanpa kecuali dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Namun demikian, oleh kerana mungkin ada hijab dalam untuk beramal ketaatan. Bagaimana ada hijab itu, terdindingnya diri seseorang itu melakukan amal-amal solehah kerana apa? Ada terdedah dengan fitnah dugaan. Satu, kerana nafsu syahwah. Dua, kerana pengaruh qarin. Tiga, kerana pengaruh syaitaniyah. Keempat, kerana pengaruh madiyah, kebendaan. Dan kita boleh bertafakur seketika dalam tempoh yang tenang ini, bila ditanya kepada para muallim, apakah hikmah bila mana datang musibah coronavirus ini? Apakah hikmahnya? Selama ini kita boleh ke hulu, ke hilir, ke utara dan ke selatan. Kita boleh pergi ke mana-mana. Bila mana Allah bentangkan kehidupan kepada umat manusia ini. Jadi subhanallah, macam-macam usaha ikhtiar telah dibentangkan masa kepada manusia sehingga manusia menggunakan masa sedapat oleh mereka yang melakukan apa saja aktiviti yang mereka boleh usaha lakukan. Namun demikian, bagi orang yang beriman keimanan sebenar, bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ada wahyu, ada ilmu wahyi, ada suluhan taufik hidayah daripada Allah untuk kita usaha lakukan dalam keadaan-keadaan tertentu supaya kita ini dalam keadaan tawajuh kepada Allah. Semakin dekat diri saya dan kita semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya nak maksudkan, rupanya dalam tempoh karantin ataupun dalam tempoh kita berada di lokaliti masing-masing, ada amal solehah yang boleh kita lakukan. Seumpama kita berkhulwah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dinyatakan pengkisahan bagaimana seorang yang alim, lagi arifin billah, yang dilakukan oleh Ali bin Bakar, berkata bagaimana seorang ahli ibadah ini menyatakan, Ali bin Bakar rahimahullah menyatakan, sejak 40 tahun sehingga kini tiada yang merusingkan jiwaku melainkan apabila terbitnya fajar. Maksudnya dengan terbitnya fajar berarti berakhirlah peluang keemasan pada malam itu untuk berkhulwah dengan Allah. Sepatutnya dia dapat terus dalam keadaan tawajuh, mengisafi diri, tawajuh dalam keadaan dia menunaikan solat dan gembira dengan membisikkan hasrat hatinya kepada Allah. Peluang keemasan itu berakhir dengan terbitnya fajar. Dia terpaksa menanti pada malam berikutnya untuk berkhulwah dengannya sekiranya sisa umurnya masih ada. Ini yang berlaku kepada Ali bin Bakar rahimahullah. Bagaimana dia meluahkan perasaannya apabila malam menjelang, dia merasakan nikmat. Dia merasakan nikmat beribadah kepada Allah. Kemudian apabila terbitnya fajar, maka dia rasa peluang keemasan untuk dia bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah, wasilah dengan munajat, berzikir kepada Allah, dalam keadaan menunaikan solat,
qiyam, rukuk dan sujud kepada Allah. Maka di waktu itu dia berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila terbit fajar, jiwanya, ini kita berkongsi rasa dengan seorang yang Masya Allah, kita ambil contoh dalam amal ketaatan ini, kita ambil contoh orang yang soleh, yang lebih rajin, yang lebih mujahadah dalam beramal soleh. Kita tidak akan rugi. Saya ulang balik dalam bicara yang lepas, bab dalam menyatakan untuk kita bermotivasi, kita terkesan dengan qudwah hasanah, contoh yang baik. Apabila kita dalam ketaatan ini kita ambil contoh yang terbaiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat bagaimana fi'li perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada waktu bersama keluarganya, mendampingi isterinya, dan ada waktu dalam keadaan dia meninggalkan isterinya dalam beberapa keadaan, kemudian dia menyempurnakan wuduk bagi Nabi SAW dan bangkit bangun untuk mendirikan solat malam, qiyam. Subhanallah, para ulama mensyarahkan bagaimana qiyam, apa maksud qiyam pada malam hari ini. Apatah lagi kita berada pada yang disebut sebagai nisfu Sya'ban, pada malam yang ada rahsia, di antara rahsianya iaitu bagaimana Allah bentangkan maghfirah, keampunan. Maka kita kena usaha sedapat mungkin dalam keadaan yang lebih tertib. Mana mungkin Allah boleh ampunkan seseorang itu melainkan Allah memandang hamba-Nya yang berhajat kepadanya. Maka bila seseorang hamba berhajat kepadanya, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Dan kita lihat bagaimana wasilah dengan fi'li perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari, bagaimana Rasulullah mewasiatkan kepada saya dan kita semua dengan ucapan maghfirah kepada Allah. Maka kita boleh ulang sebut sebagaimana maghfirah Rasulullah seumpama yang disebut sebagai Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini sunnah dibaca pada malam hari. Dan sunnah dibaca pada siang hari. Maka pada malam ini kita ulang baca. Kita ulang baca sebelum tidur ni, antara maghrib dan sebelum tidur kita ulang baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Di lafaz yang akhir tadi, bagaimana seorang hamba meyakini Allah mengampuni dosa para hamba-Nya. Dan dalam masa sama, dalam lafaz Sayyidul Istighfar ini, kita tawaduk dengan Allah, kita sebagai hamba yang Allah ciptakan kita. Dan dalam keadaan yang dalam masa yang sama, kita mengakui nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita. Segala nikmat yang wajib kita syukuri, maka kita mengenang nikmat itu. Tahu-tahu umur kita, Allah panjangkan usia. Panjangkan usia sampailah pada malam ini. Betapa ramainya berhajat pada tahun lepas untuk mendatangi Ramadan yang seterusnya. Yang seterusnya. Subhanallah. Maka bila mana Allah panjangkan usia saya dan kita semua, alhamdulillah dan bagi Allah. Apa hikmah Allah panjangkan usia kita semua? Hikmahnya Allah nak beri kita peluang lagi agar mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki dari segi amal-amal ibadah kita, yang kita bersangka baiklah kepada orang-orang yang telah kembali ke rahmatullah. Itu ketentuan yang terbaik kepadanya. Ketentuan yang terbaik kepadanya. Dan bagi kita yang Allah panjangkan usia ni, kita
kita kena menginsafi diri. Saya dan kita semua kena menginsafi diri. Bila mana tempoh seumpama malam ni Allah bentangkan maghfirah, Allah pandang rahmah pada hamba-hambanya. Masya Allah, inilah peluang saya dan kita semua. Tentatifkan jadual-jadual tertentu. Maknanya sebagaimana kita biasa amal, maka begitulah kita istiqamahkan. Timbul persoalan tentang apa amalan soleh yang boleh kita lakukan pada nisfu Sya'ban ini. Maka secara amanah ilmunya saya dapati ada sekurang-kurangnya 3. Sekurang-kurangnya ada 3 amalan. Yang pertama iaitu amalan solat. Mendirikan solat. Solatu jemaah menjadi keutamaan. Kemudian tak cukup dengan solatu jemaah, kita kena solat, selain solat fardu tadi, solatu jemaah, kita kena tampung solat fardu itu dengan solat sunnah. Maka subhanallah, insya-Allah pada malam ini sebelum kita tidur, apa salahnya saya dan kita semua solat. Solat ba'diyah isya. Siapa yang telah mendirikan solat fardu maghrib dan fardu isyak tadi, kemudian setelah selesai fardu isyak tadi, maka jangan terlepas pandang, ambillah masa yang lebih kurang 3 ke 5 minit je solat 2 rakaat itu. Nak buat ringkas pun boleh, nak baca surah pun boleh. Subhanallah. Bila kita gandingkan solat fardu dengan solat sunnah, dan ditambah lagi sebelum tidur, bagaimana satu riwayah Rasulullah wasiatkan, di antara 3 wasiat Rasulullah wasiatkan kepada salah seorang sahabat, iaitu lakukanlah solat witir di malam hari sebelum kamu tidur. Sebelum kamu tidur, lakukanlah solat witir. Namun demikian ada pilihan bagi sesiapa yang meyakini dan dia selalu bangkit bangun sebelum azan subuh, maka dia boleh niat untuk mentakhirkan witir. Maka saya nak menyatakan apa? Amalan yang soleh boleh kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban ini, iaitu solat fardu secara berjemaah digandingkan dengan solat sunnah. Bagaimana solat witir, solat qabliyah, ba'diyah itu satu kaifiat lah. Kemudian solat witir itu satu yang menjadi sunnah muakkad. Dan bagaimana Allah mengisytiharkan, Allah suka hamba-Nya yang menetapkan amalan dalam keadaan dia tetap taat. Dalam keadaan dia melakukan amal solat sunnah witir yang ganjil. Kerana Allah ahad, Allah ni tunggal. Dan Allah menzahirkan dalam satu hadis bagaimana dia menyukai seorang hamba yang mendirikan witir. Maka pada malam ini sebelum kita tidur, elok juga yang selama ni mungkin kita buat 1 rakaat, maka apa salahnya kita boleh tambah menjadi bilangannya 3 rakaat. 2 salam ataupun 1 salam dengan 3 rakaat. Silakan. Silakan. Subhanallah, tak cukup dengan itu, di waktu subuh menjelang fajar, Masya Allah, bila mana kita bangun pada besoknya, kita bangun dalam keadaan niat. Malam ini tidur dalam keadaan niat agar Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa, berserta dengan doa agar Allah bangkitkan kita di ambang fajar. Bagaimana Allah bentangkan sifat orang yang bertakwa. Bagaimana sifat orang bertakwa ini termaktub dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, iaitu as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiki wal-mustaghfirina bil ashar. Wal-mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Jadi subhanallah, niat pada malam ini sebelum tidur
nak bangkit bangun sebelum azan subuh besok, ambil peluang. Yang mana sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadarnya bacaan 50 ayat bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nisbahnya kita katalah para ulama mengisyaratkan lebih kurang dalam 15 minit ke 20 minit. Katalah begitu. Maka kita bangkit bangun besok di waktu pagi. Ketika bangun kita mengungkapkan satu kalimah yang warid daripada kauliah Nabi SAW juga. Sesiapa yang bangun daripada tidurnya, kemudian dia mengungkapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwata illa billah, Allah maghfirli, wahai Allah ampunilah aku. Saya ulang balik kalimah itu biasa kita baca setelah istighfar, setelah setiap kali kita solat, dijadikan wirid. Maka bacaan itu bila kita sedar besok kita ucapkan alhamdulillah, kemudian kita baca doa itu. Wirid itu. Satu lafaz yang dijadikan wirid ketika bangun tidur. Kita bangkit bangun duduk itu kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allah maghfirli, wahai Allah ampunilah aku. Subhanallah. Tadi dalam satu riwayah Allah Subhanahu wa taala bentangkan maghfirah. Dalam masa yang sama kita sendiri minta Allah sokong, Allah kuatkan hati kita. Bila bangkit bangun besok, kita nak ittiba' sunnah. Indahnya hidup ini apabila kita memahami ilmu Quran dan ilmu sunnah. Itu rahsianya. Bagaimana indahnya golongan orang-orang yang beriman kepada Allah, mukmin, mukminah, muttaqin. Yang bagaimana golongan generasi awalun, para sahabat didikan Nabi SAW. Mereka tertib. Apa saja yang diungkapkan oleh Rasulullah menjadi keutamaan agenda dalam kehidupan mereka. Maka apa salahnya yang selama ni kita dah baca, maka kita rajin, kita ulang sebut. Walaupun sekali kita sebut Allah maghfirli, wahai Allah ampunilah aku. Maka niscaya Allah akan ampunkan dia, hamba ini. Kemudian dalam hadis, bagaimana digambarkan apabila seseorang hamba menyempurnakan wuduk. Kemudian dia solat. Dia mendirikan solat. Di waktu dia bangkit bangun, di ambang waktu fajar itu. Dia solat sama ada 2 rakaat, campur 1 rakaat. Ataupun semata-mata dia sempat hanya mampu 1 rakaat saja. Kerana ada isyarat hadis yang lain. Bagaimana Rasulullah, seandainya kamu sedapatnya kamu hanya mampu untuk melakukan 1 rakaat, maknanya nisbah kepada orang yang bangkit bangun hampir kepada waktu subuh dah, fajar dah. Katalah dia bangun 10 minit sebelum azan subuh. Kemudian dia qada hajat dan dia menyempurnakan wuduk. Ada 5 minit lagi. Maka 5 minit itulah sepatutnya dia bijaksana melakukan solat witir. Solat witir yang maknanya itulah menepati dengan yang Rasulullah isyaratkan. Dapatkanlah olehmu walaupun dengan melakukan 1 rakaat. Iaitu isyaratnya kepada solat witir. Subhanallah. Apa yang saya nak maksudkan tadi, bila mana seorang hamba kepada Allah, dia bangkit bangun, kemudian dia menyempurnakan wuduk, dia lafazkan dahulu kalimah tadi berdasarkan riwayat hadis itu, kemudian dalam keadaan dia menyempurnakan wuduk dan dia mendirikan solat, maka niscaya Allah terima solat dia, dan ketika dia berdoa Allah akan makbulkan doa dia. Masya Allah. Amalan ini sebahagian di antara orang yang beriman dia telah istiqamahkan. Apatah lagi pada malam nisfu Sya'ban ini. Malam nisfu Sya'ban ini. Cuma bagi yang telah istiqamahkan, tentulah kita semua kena usaha penambah baikkan lagi. Kerana apa kita meyakini, kita kena yakin satu amal yang kita nak lakukan ini kena yakin. Berteraskan dalil, ada sandarannya, dan apatah lagi apa yang saya sebut tadi adalah fi'li perbuatan Nabi SAW. Apa yang saya nak maksudkan pada malam ini, di antara amalan yang sunnah dilakukan,
yang boleh kita istiqamahkan, dan sebahagian orang telah lakukan demikian ini, iaitu selain daripada solat fardu dan solat fardu secara berjemaah, maka dan digandingkan dengan solat sunnah, di antara amalan yang aulawiyatnya iaitu membaca ayat-ayat Allah, membaca kitab Allah, yakni membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini ada tingkatannya. Contoh tingkatan membaca Al-Quran ini bagi yang para hafaz Quran ataupun yang telah lancar Quran, maka elok bagi dia pada malam ini ataupun dan dalam masa sama pada besoknya, di tanggal nisfu Sya'ban ini, dia ada waktu dia mentadabur ayat-ayat Allah. Mentadabur, perhatikan ayat Allah itu, apa yang tersirat, apa yang tersuratnya. Ada segi apa yang Allah maksudkan, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan bacaan Quran itu elok juga, aulawiyat juga dibaca ketika solat sunnah tadi. Solat sunnah yang kita dirikan, elok juga kita membaca. Kalau kita mampu ada tempoh yang panjang, katalah setengah jam, katalah 1 jam, kita bangkit bangun sebelum subuh besok, maka ketika kita mendirikan solat sunnah itu, maka kita bacalah surah-surah yang biasa kita hafal. Kita bawa masuk dalam solat sunnah kita. Niatlah kerana nak mendekatkan diri kepada Allah. Peluang yang Allah bentangkan di waktu nisfu Sya'ban ini, maka peluang itulah kita guna pakai. Kita membaca kalam Allah ini pada ketika kita mendirikan solat ataupun di luar solat. Pilihlah, sama ada dalam solat kita nak baca ayat-ayat Allah ini, dan bagaimana hikmah. Bayangkan apabila solatu jemaah dilakukan di waktu isyak, kemudian digandingkan dengan solat subuh berjemaah, maka bukankah ada satu kaifiat ataupun fadhil amal bagaimana hamba-hamba Allah ataupun mereka yang mendirikan solat isyak berjemaah dan subuh berjemaah, maka seumpama dia beribadah sepanjang malam. Kemudian kita memahami tentang satu keterangan hadis, bagaimana barang siapa membaca 100 ayat pada malam hari, maka seumpama dia beribadah pada sepanjang malam. 100 ayat semalaman. Bayangkan, ambillah mana-mana surah, walaupun dalam juzuk amma, kita boleh baca. Dan bagaimana ittiba' akan fi'li perbuatan Nabi, Rasulullah tidak akan tidur, melainkan Rasul akan baca suratul Mulk. Surah Tabarakalladzi ini ada 30 ayat. Dan elok sangat, maknanya yang dah biasa baca, dah biasa amal dan sebagainya, maka tadabbur ayat suratul Mulk itu. Ambil Quran, tengok terjemahan ataupun tengok tafsir pada malam ini. Ataupun boleh dilakukan pada siangnya. Tapi aulawiyat juga, maknanya suratul Mulk itu kita istiqamahkan baca sebelum tidur. Subhanallah 30 ayat, cari 70 ayat lagi. Katalah, saya katakan contoh, ramai yang tak hafal surah-surah panjang ini. Subhanallah. Bagaimana surah yang pendek boleh diulang sebut, seumpama surah Al-Ikhlas. Bagaimana hikmah surah Al-Ikhlas apabila dibaca 10 kali. Subhanallah, di luar solat. Katalah di luar solat, kita baca 10 kali. Bukankah ada keterangan hadis, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas dengan bilangannya 10 kali, niscaya Allah akan ampunkan walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Rupa-rupanya ada keterangan hadis bukan sekadar tasbih, tahmid, takbir yang bilangannya 33 kali itu, kemudian dikhatamkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Bagaimana Rasulullah mengisyaratkan barang siapa membaca dalam keadaan bilangan yang demikian itu, maka niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan.
Begitu jugalah bilangan surah Al-Ikhlas dibaca 10 kali. Dalam keadaan kita niat, pertama kita nak niat untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan dalam masa sama, kita usaha untuk mentadabbur ayat-ayat Allah ketika kita membaca. Huduru qalbi. Bukan sekadar tafahum, memahami apa yang kita baca. Subhanallah, maknanya kita hadirkan hati ketika kita membaca surah Al-Ikhlas itu. Katalah paling kurang pun saya syorkan ittiba akan sunnah Rasulullah, bacalah 3 kali surah Al-Ikhlas itu. Di waktu di ambang kita nak tidur, kita baca doa ta'awuz, iaitu doa a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kemudian kita ludah ringan, ittiba sunnah Rasulullah SAW, fi'li perbuatan Nabi Rasulullah ludah ringan. Kemudian Rasulullah membaca Al-Ikhlas sampai akhir ayat, Al-Falaq sampai akhir ayat, An-Nas sampai akhir ayat. Maka sapulah bahagian kepala, muka, bahagian hadapan dada sampai ke bahagian sisi pinggang, sampai ke paha dan lutut, betis dan sampai ke ujung kaki. Subhanallah. Maka amalan supama itu dilakukan, digandingkan dengan Al-Ikhlas itu digandingkan dengan Mu'awwizatain, 2 surah dengan maksud perlindungan, mohon perlindungan dan pemeliharaan daripada Allah. InsyaAllah tidak akan rugi. Siapa yang telah istiqamahkan, siru ala barakatillah. Siapa yang tidak istiqamahkan, maka pada malam ini paling kurang pun ada usaha. Ada usaha dan saya masih berbaik sangka sesama kita. Kita berbaik sangka sesama kita, sesama orang yang beriman. Maknanya dah ada ilmu. Cuma persoalannya sejauh mana amal yang menepati dengan sunnah Rasulullah SAW. Maknanya tak cukup dengan bacaan Al-Ikhlas, maka diganding dengan Al-Falaq dan An-Nas. Bacaannya diulang 3 kali. Subhanallah. InsyaAllah sehari kita lakukan demikian, malam kedua kita lakukan demikian, malam ketiga. Bila 40 hari kita lakukan, subhanallah. Bila mana kita mendatangi Ramadan, tentulah ada hikmah yang tersirat. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan bagaimana apabila dibaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dengan bacaan dan tertib sebagaimana Rasulullah baca itu, maka hikmahnya Allah sempurnakan, Allah cukupkan keperluannya, dan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi dia daripada gangguan pengaruh syaitaniah. Namun demikian, jangan terlupa baca, faham, hafiz ayat. Itu kita nak ambil hikmahnya. Dan dalam masa sama apabila kita baca, kita faham hafiz ayat, rupanya hati kita turut hadir bersama lafaz kita, bersama badani kita. Dan dalam masa sama sebenarnya seumpama surah Al-Ikhlas ini mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah. Kita maknanya semakin dekat dengan Allah kerana Allahu Ahad. Katakanlah, aku kata kepadamu ya Allah, engkaulah yang satu. Allahu Samad, engkaulah yang tumpuan sekalian makhluk. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya tidak mempunyai ibu dan bapa. Makhluk ada ayah, ada mak. Dalam masa yang sama bila kita pada akhir surah Al-Ikhlas itu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu yang setara dengan kekuasaan Allah, setara dengan, tidak boleh mana menyerupai akan Allah ni. Allah tidak menyerupai akan sesuatu dengannya. Tidak menyerupai, maknanya Allah tidak setara. Tak ada suatu kuasa yang sebanding, sekuat, seazim Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah pencipta alam ini. Maka bila kita baca, kita hadirkan hati dengan ilmu kita, beramal dengan iman kita beramal, tentulah kita akan rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita tinggal 15 hari. Nisfu ni maknanya separuh daripada bulan ini. Begitu hampir dengan Ramadan Al-Mubarak. Jadi apa yang saya nak maksudkan pada malam ini, selain daripada
solat, dan yang keduanya, bacalah ayat-ayat Allah pada malam ini. Pasal ramai orang tanya apa amalan yang sunnah dilakukan pada malam nisfu Sya'ban ni. Bukan sekadar kita terikat dengan bacaan Yasin saja, maka ada di sana surah-surah yang boleh kita baca dan sebenarnya fleksibel. Nak baca apa pun silakan. Yang penting kita membaca ayat-ayat Allah dan kita niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka akan datanglah hikmah dalam kehidupan kita. Datanglah hikmah walaupun sejauh mana kita hafal surah itu. Maka ada orang dia mujahadah, dia berazam untuk bermula dengan malam ini, dia nak melakukan suatu amal yang insya-Allah dia nak cagarkan kepada Allah dengan sudut pandang rahmat Allah. Kita minta taufik dan hidayah Allah, beri kekuatan pada hati saya dan kita semua untuk bangkit daripada keadaan yang sebelum ini dah baik dah, namun demikian tentulah kita bercita-cita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Itu maknanya objektif bagi orang yang bertakwa, orang mukmin yang beriman kepada Allah. Maka di antara amalan yang sunnah dilakukan pada nisfu Sya'ban ini, selain daripada solat kemudian bacaan Al-Quran, maka iaitu zikir, munajat dan doa. Doa. Tadi dinyatakan satu dalil pada ayat yang ke-17 dalam surah Ali Imran, bagaimana sifat orang bertakwa memohon ampun pada Allah di waktu sahur. Maka mohon ampun. Kalimah yang telah saya sebut tadi, Sayyidul Istighfar sebelum tidur, kita boleh sebut. Kemudian kalau tak hafal Sayyidul Istighfar, bacalah astaghfirullah, la ilaha illallah, wa atubu ilaih. Astaghfirullah, la ilaha illallah, wa atubu ilaih. Astaghfirullah, la ilaha illallah, huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Ada satu keterangan hadis. Hadis itu hadis hasan, bagaimana lafaz istighfar yang Rasulullah isyaratkan. Walaupun dia melakukan satu kesalahan, dosa seumpama dia lari daripada medan peperangan, maka bila dia mengungkapkan kalimah maghfirah, kalimah memohon ampun kepada Allah, astaghfirullah, aku mohon ampun padamu ya Allah, la ilaha illallah, dia kembali bertauhid, bersyahadah kepada Allah, la ilaha illallah, al-hayyul al-hayyu al-qayyum, wa atubu ilaih. Kalau biasa kita baca astaghfirullah allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, menyuruh nama Ismullahil Azam yang sentiasa hidup, Al-Qayyum, berdiri dengan sendiri, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat padamu, padanya. Pada siapa? Pada Allah. Siapa pun termasuk yang bercakap ni pendosa. Malam ni ibarat kita, bahasa kita lah, bahasa taman, bahasa orang kampung, kita surrender dengan Allah. Bila mana Allah mengisyaratkan dia mengampunkan dosa-dosa hamba yang melakukan kesalahan, dan kita berbaik sangkalah. Katalah hadis ini hadis yang sungguh warid daripada yang boleh kita jadikan sebagai satu amalan, fadail amal, maka kita baik sangka. Sedangkan dalam Al-Bukhari meriwayahkan, boleh menyokong hadis ini, bagaimana subhanallah dalam Sahih Bukhari menyatakan dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya di waktu di sepertiga malam, yakni di akhir malam. Allah Azza wa Jalla Rabbul Jalil perintahkan para malaikat unit amalnya, pergi cari di kalangan hamba-Ku yang memohon, yang berdoa, maka akan dimakbulkan doanya. Siapa yang berhajat, maka akan ditunaikan hajatnya. Dan sesiapa yang di kalangan hamba-Ku yang memohon maghfirah, memohon taubah, akan diterima taubahnya. Subhanallah, berlakunya pada setiap malam, pada akhir malam. Pada akhir malam.
Dan apa salahnya saya dan kita semua beriman dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, bila mana Rasulullah SAW, Allah sendiri Azza wa Jalla menyatakan dia Rabbul Jalil, mana turun ke langit kerendah, langit dunia ini. Ulama syarah, selayaknya bagi sifat Allah. Selayaknya bagi sifat Allah, maknanya Allah hampir dengan hambanya. Maknanya fa inni qarib, aku ni dekat, kata Allah. Bila mana seorang hamba kepada Allah mengadu hal kepada dia, mengadu apa yang dia hajati, maupun dia berdoa apa yang dia nak katakan kepada Allah, dan dalam masa sama kita dahulukan mohon ampun kepada Allah. Dan boleh kita sebut pada malam ini, pada besoknya, di waktu sahur, di waktu sahur seumpama yang Rasulullah isyaratkan kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, ampunilah aku, engkaulah, Allahumma innaka, sesungguhnya engkau yang maha pengampun, yang suka memaafkan, maka ampunilah aku. Jadi sebut paling kurang pun 3 kali. 3 kali, Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Mungkin sekali kita sebut, kita niat untuk kita, mungkin 2 kali kita sebut untuk niat untuk qasad daripada kita, dan kali ketiga harus kita sebut Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maknanya kita qasadkan niat jamak pada ahli keluarga kita, pasangan kita, boleh niat untuk mak ayah kita, pasangan kita, maupun anak-anak, menantu, cucu dan sebagainya. Walaupun adik-beradik ni duduk di kediaman masing-masing, kita baca di sini, di rumah masing-masing, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanallah, bila mana orang-orang Islam, orang-orang beriman, di kedudukan masing-masing dalam keadaan berkeliling yang keluar, berada di kedudukan masing-masing, di rumah kediaman masing-masing, bagaimana Allah memandang dengan pandang rahmahnya. Di waktu fajar, misal kata, tentulah Allah Rabbul Jalil, dia maha menguasai keadaan sehingga kan dia maha pengampun. Allah ni satu kuasa yang kita kena mentakzimkan dia. Subhanallah. Cuba praktikal bila kita, seumpama kita mendirikan solat, di waktu solat kita qiyam, kita wajib baca suratul Fatihah. Ketika wakaf yang pertama tu, setelah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala pujian bagimu ya Allah, Rabb seluruh alam ini, yang menguasai alam ini. Ada di kalangan hamba Allah, dia boleh qasad hati dia, dia nisbahkan sebanyak mana orang yang puji Allah. Sebanyak mana orang yang puji Allah di waktu solat ni, diri dia qasadkan sebanyak mana yang memujimu ya Allah, sebanyak itulah aku serahkan pujian itu kepadamu semula ya Allah. Dia tergambar, walaupun dia baca suratul Fatihah, dia dengan hudur tafahum, memahami apa yang dia baca, kemudian dia hadirkan hati, jiwanya besar, nampak kebesaran Allah. Bayangkan kalau kita qasadkan, kita puji Allah ni sebanyak bilangannya yang hamba-hamba Allah yang Allah redha ucapannya, sebanyak itulah kita qasadkan ya Allah Rabbi. Di waktu itu timbal balik win-win situation Allah dengan kita, tentulah Allah akan campakkan betapa nikmatnya ucapan itu. Tu yang saya sebut, ada satu dalil kalimah alhamdulillah ni apabila ditimbang di satu neraca keadilan Allah, berat lagi daripada langit dan bumi ni. Kerana termaktub dia kekal, ucapan yang Allah redha ni dia kekal sampai di yaumul mahsyar. Kita akan menerima kita amalan di sebelah kanan. Masya Allah, kita akan lihat kita amalan itu, ucapan itu berada di kitab amalan sebelah kanan. Subhanallah. Yang saya nak maksudkan, bukankah ada ucapan yang boleh kita sebut di amal fajar, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi, segala pujian maha suci engkau dan segala pujian bagimu, bagi Allah. Maha suci
Allah, kita bertasbih kepada Allah dan segala pujian baginya. Subhanallahi wa bihamdihi, dan segala pujian baginya. Adada khalqihi, sebanyak bilangan yang Allah ciptakan makhluknya. Kita qasatkan tasbih dan tahmid memuji Allah ni sebanyak apa? Sebanyak bilangan yang Allah ciptakan makhluknya. Allahu Rabbi. Kemudian kita sebut adada khalqihi wa ridha nafsihi, sebanyak bilangan yang Allah reda pada malam ni. Sebanyak bilangan yang Allah reda. Ucapan ni kalau disebut di ambang fajar, sebanyak kita bertasbih, bertahmid, sebanyak mana orang bertasbih pada malam ni, sebanyak mana Allah, maknanya hamba Allah yang Allah reda memuji Allah pada malam ni, subhanallah. Kemudian tak cukup dengan tu, kita sebut adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi, wa zinata arsyihi, seberat timbangan arasy. Maknanya tasbih, tahmid kita qasatkan seberat timbangan arasy-Mu ya Allah. Allah yang mengetahuinya berat mana, tapi kita Allahu alam, kita serah sebanyak mana dikau bertasbih dan berkendak pada kami memuji dan bertasbih dan memuji-Mu ya Allah, sebanyak itulah, seberat timbangan arasy-Mu ya Allah. Kemudian yang akhir, bagaimana ucapan kalimah itu disebut kepada juariah. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih, sebanyak dakwat pena kalam Allah. Allahu Rabbi. Untung sungguh mereka yang ada ilmu, yang mengaji, yang talaki, kemudian paling tidak pun maknanya kita menyaksikan, mendengar seumpama rakaman pada malam ini, kita rekod, kita setting, ingat. Saya ulang sebut apa yang disampaikan oleh para asatizah, para penyampai risalah agama. Kita dengar dengan baik, kita ingat sampai bila, kita amal sampai bila, kita ingat sampai bila, kita ingat sampai mati. Kemudian amal sampai mati. Tu yang saya gagahkan diri untuk minta pertolongan Allah bercakap sedikit pada malam ini, walaupun ilmu tak tara mana. Ada orang yang lebih alim, yang lebih soleh, yang lebih takwa daripada saya dan kita semua. Namun demikian, apa salahnya kita duduk seketika melapangkan dada dalam keadaan fitnah semasa ni. Orang boleh bercakap, siapa pun boleh bercakap dalam rakaman live di handphone masing-masing. Mudah je nak popular. Kita buat sesuatu perkara yang something, yang luar biasa, maka jadi popular. Boleh view, maknanya tontonan paparan sampai 100k, 200, 300k, subhanallah. Boleh jadi popular kerana membuat sesuatu yang menarik minat orang. Tapi apakah kita yang meyakini dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita, sebagaimana kita mengingati firman Allah dalam surah seumpama dalam surah Al-Qari'ah, fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi insyatir radiyah, fa amma man khafat mawazinuh, adapun orang yang apa, yang dalam keadaan apa, fa amma man ini bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan bagi orang yang berat timbangan amalnya, fa amma man khafat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, dia akan diberi kesenangan. Allah akan balasi dia dengan kesenangan, kegembiraan, bagaimana Allah redha dengan apa yang telah dilakukannya. Setelah dia berusaha dalam keadaan melakukan amal-amal kebajikan dan berat timbangan amalnya, subhanallah. Ucapan seumpama yang saya sebut tadi memang berat dalam timbangan. Sejauh mana kita qasatkan ucapan itu, sejauh itulah Allah akan hisap. Jadi selain daripada subhanallah, selain daripada solat, selain daripada bacaan Quran,
maka zikir juga memberatkan timbangan amal kita. Apatah lagi seumpama zikir-zikir yang warid daripada kauliah Nabi SAW, itu lebih aulawiyat untuk kita amalkan. Maka subhanallah, saya khulasahkan pada malam ini, iaitu satu kesimpulan yang saya dan kita semua boleh manfaatkan bersama. Susunlah qasad dalam hati kita, kita nak manfaatkan masa yang ada ni dengan niat apa? Kita nak taqarrub ilallah pada malam ini, dan besoknya pada siang harinya, apa salahnya kita berpuasa. Berpuasa dengan amal-amal soleh yang boleh kita usaha lakukan. Kita aksesorikan kehidupan kita pada besoknya, bukan sekadar besok, namun hari-hari yang mendatang itu. Sebenarnya bermula dengan malam ini, Allah akan hisap bab niat. Satu amal yang berat, yang tidak perlu kerja berat, melainkan kita niat tulus kepada Allah, itu amal niat. Kita nak menjadi seorang hamba yang soleh-solehah. Mudah-mudahan Allah minta pertolongan Allah, beri ilham, beri kekuatan untuk kita beramal soleh-solehah sehingga tahap takwa dan ikhlas beribadah kepada Allah. Bermula dengan niat, bermula dengan lintasan hati, itulah sebenarnya bagaimana Allah memandang hamba-Nya yang berhajat mendatangi Dia. Hamba-hamba yang mendatangi Allah dalam keadaan berbaring mengiring, hatta dalam keadaan yang mengikut kemampuan had pergerakan masing-masing, kemampuan masing-masing. Namun demikian Allah mendatangi hamba-hambanya lebih laju daripada qadar yang kita usaha lakukan. Namun demikian hubungan dengan Allah ni kena tulus lillahi ta'ala. Bila mana kita lakukan lillahi ta'ala, Masya Allah, subhanallah, Allah akan bersama kita. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innallaha ma'al lazina taqaw wal lazina hum muhsinun. Sesungguhnya kami, kata Allah, akan bersama orang yang bertakwa dan orang yang sentiasa mempertingkatkan iman amal dia, memperbaiki, sentiasa muhasabah diri, berusaha untuk mempertingkatkan amal dia, taqarrub ilallah, agar Allah benar-benar terima dia sebagai hamba yang Allah redai. Jadi mudah-mudahan dengan beberapa syur pada malam ini, yakni termasuk juga saya ulang sebut, maknanya solat menjadi keutamaan, solatul jemaah menjadi keutamaan kita pada malam ini. Kemudian bacaan Al-Quran, kita ungkapkan sama ada dalam solat ataupun di luar solat, dan kita mentadabbur ayat-ayat Allah, dan dalam masa yang sama kita mengingati Allah, munajat kepada Allah dan berdoa. Ambil peluang berdoa di waktu sahur, berdoa apa yang dihajati, kerana Allah Subhanahu wa taala bentangkan prospek peluang dan yang dimaksudkan. Mudah-mudahan kita boleh berdoa kepada Allah ketemu dengan satu malam nanti, malam yang Allah Subhanahu wa taala ganjarkan lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana, bukankah ada satu janji Allah, peristiwa itu berlaku pada malam Ramadan. Bagaimana Allah nyatakan, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Bagaimana Allah pada mafhum ayat dalam surah Al-Qadr, iaitu bagaimana Allah nyatakan malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, khairum min alfi syahr, bukan 83 tahun 4 bulan, bukan. Maknanya apa? Khairum min alfi syahr, lebih baik pada kiraan itu. Tanazzalul malaikatu waruruhu fiha biizni rabbihim. Pada malam itu Allah perintah ketua bagi malaikat, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Ar-Ruh itu maksudnya nisbah syarah para mufassir, iaitu malaikat Jibril dan gerombolan para malaikat, dengan izin Rabbnya, dengan izin Allah. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am, untuk mengatur semua urusan.
Rupanya bajet selama setahun maupun bajet seumur hidup ini, bila kita tertib berada dalam kelompok manusia yang Allah redha ucapannya ataupun amalannya ataupun segala apa yang dilakukan pada malam kemuliaan itu, iaitu pada satu malam yang Allah muliakan, iaitu dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi malam ini boleh niat untuk Allah pilih saya dan kita semua untuk berada dalam kelompok manusia yang Allah izinkan untuk beribadah pada malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kerana urusan-urusan yang Allah tentukan qadarnya, bagaimana Allah perintah daripada kerajaan langit Allah. Allah ni Al-Mulk, dia yang merajai kerajaan langit dan bumi, dunia dan akhirat. Dia akan perintah susun struktur kehidupan manusia, kehidupan hamba-hambanya, bajet untuk setahun maupun sepanjang usia kita. Jadi ada di sana para ulama syarah bagaimana urusan-urusan itu. Semua urusan itu termasuk bab rezeki. Termasuk juga di antaranya ajal. Kita ni nak mati bila, bagaimana kematian kita, kita boleh minta kepada Allah. Ramai orang nak mati pada malam Jumaat, bukan? Pada hari Jumaat. Tidak kurang juga ada yang berhajat supaya mati dia fi sabilillah. Tapi ada juga di antara hamba-hamba ini, kalau dapatlah Allah ambil nyawa dia pada malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bayangkan, barang siapa yang Allah jemput rasmi ajalnya, roh itu ditarik ketika berlakunya peristiwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Masya Allah. Bayangkanlah gerombolan malaikat. Adanya di kalangan hamba-hamba Allah pilih. Ditariknya nyawa pada akhir hayat mereka pada malam kemuliaan 1000 bulan itu. Ya Allah Rabbi. Nak gambarkan bagaimana Allah saja yang mengetahui. Kalau kita niat nak mati pada malam kemuliaan itu, silakan. Masuk saya. Saya merasakan harapan kita bila kita tengok pilihan, choice. Allah boleh beri, Allah telah bentangkan pilihan dalam kehidupan kita. Termasuk kita munajat, kita berhajat kepada sesuatu. Biar Allah ambil nyawa saya ni dalam keadaan yang terbaik. Pada hari yang terbaik, pada hari penutup yang terbaik. Sehingga maknanya bila kita kembali ke rahmatullah, insya-Allah, maknanya jiwa kita tenang kerana kita menyaksikan. Famulakih, kamu akan menyaksikan pembayaran tunai. Allah janjikan tunai satu-satu. Bila mana kita buat baik, Allah akan balas baik. Bila mana kita melakukan amal-amal ketaatan yang bernilai di sisi Allah, Allah akan balasi sebaik-baiknya. Dan akhirnya saya nak menyatakan subhanallah, rupanya kepada Allah lah jua kita memohon taufik dan hidayah atas apa yang Allah telah tentukan qadarnya dalam tempoh pergerakan perintah dalam keadaan perintah kawal pergerakan ini. Maka ambillah masa berkhalwah kepada Allah, berdua-duaan dengan Allah di waktu bagaimana ada yang masih terlena, tertidur. Allah kuatkan hati kita untuk beribadah walaupun dapat dalam beberapa minit berkhalwah dengan Allah. Dan khalwah ini dicarahkan oleh ulama. Maknanya khalwah ini bukan mesti pada malam saja. Berkhalwah berdua-duaan ini boleh berlaku ketika waktu siang. Dan dikira berkhalwah juga ketika kita salatul jemaah. Katalah ada yang jadi imam, kemudian ada jadi makmum. Waktu kita salatul jemaah itu pun dikira berkhalwah bersama dengan Allah dalam keadaan yang syaratnya waktu kita solat ataupun kita membaca ayat-ayat Allah itu, kita hadirkan hati kita. Kemudian kita tunduk dan patuh. Kemudian kita berakhlak dan beradab dengan Allah. Di hadapan Allah, maknanya kita munajat kita lantunkan, kita ungkapkan dan sebagainya. Jadi saya rasa cukuplah sekadar ini dalam bicara pada malam ini. Mudah-mudahan Allah lah selayaknya menghisap amalan saya dan kita semua. Allah beri kekuatan ilham yang baik kepada saya dan kita semua. Saya ucapkan jazakumullah khairan jazak atas perhatian pada malam ini.
Dan bukan dengar saja, ingat sampai mati, amal sampai mati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jadi penghujung ini, siapa yang nak ikut bacaan saya pun boleh. Yang nak dengar saja pun bagus juga. Dengar dan jadikan sebagai satu contoh supaya di malam hari sebelum kita tidur, kita bacalah sunnah qauliyah Nabi seumpama yang saya baca ini berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله Maha suci Allah, alhamdulillah segala pujian bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang diibadahi melainkan Dia Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha besar. Satu zikir tasbih yang mana para malaikat mengulangi zikir ini, zikir pada malaikat yang disukai oleh baginda Nabi SAW daripada terbitnya matahari. Lebih disukai kalimah ini daripada terbitnya matahari. Suatu nikmat pemberian Allah daripada pembendaharaan syurga Allah, termasuk juga la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Dan kita tutup berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa perbanyakkan selawat pada malam ini dan juga di waktu siangnya berselawatlah ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebagai pesanan tambahan, bacalah suratul Mulk sebelum tidur pada malam ini, pada malam hari ini, dan jangan tinggal sedapat mungkin juga baca surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ni baca pada malam ini ataupun di waktu subuh pada besoknya. Jadi
bacalah beberapa surah yang saya maklum tadi. Sebelum tidur juga baca ayatul kursi dan amanah Rasul 2 ayat yang terakhir dalam suratul Baqarah. Maka susun baik-baik dengan niat, maknanya kita mengikut apa yang Rasulullah baca, begitulah kita baca. InsyaAllah kita tidak akan rugi kerana semua kalimah-kalimah, semua ayat-ayat tadi mendekatkan diri kita kepada Allah dan kita meraih rahmat dan barakah dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah atas bicara pada malam ini. Yang benar tentulah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang lebih itu kelemahan saya dan kita semua. Memohon maghfirah Allah. Astaghfirullah kana tawwaba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatian semua. Barakallahu fikum. Siru ala barakatillah.